Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Halman Shah bin Muhammad Omar. Nombor matrik D19912249. Hari ini saya ingin membentangkan subjek multimedia dalam Al-Quran dan Hadis. Tajuk yang ingin saya bincangkan ialah Asas Akidah Islam. Maksud akidah ialah kepercayaan dan keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifat kesempurnaannya. Antara bukti kesempurnaan akidah seseorang adalah dengan pengucapan 2 kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, yang bermaksud tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Yang kedua adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Antara ciri-ciri akidah yang benar ialah keyakinan yang betul terhadap kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah keyakinan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya ialah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dapat dikukuhkan dengan surah Az-Zumar ayat 65, iaitu walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, yang bermaksud dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mensyirikkan Allah, nescaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Ciri-ciri akidah yang salah pula ialah dengan mengamalkan kepercayaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Keduanya, menafikan tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, melakukan perbuatan syirik. Antara tujuan mempelajari ilmu akidah adalah untuk menolak fahaman sesat, dapat mengenal ajaran akidah antara yang benar dan yang salah, menjaga iman supaya selamat di dunia dan akhirat, dan juga memantapkan keimanan dan keyakinan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai akidah yang dapat diilhamkan dari kisah Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim menjadi contoh insan yang kuat akidahnya apabila dia diuji dengan wahyu yang diterima melalui mimpinya, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri. Yang kedua, Nabi Ibrahim hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara doanya ialah Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-solihin, yang bermaksud wahai Tuhanku, berikanlah daku ilmu pengetahuan agama dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh. Itu saja yang dapat saya bentangkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.